Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga ke hari ini Allah Taala masih lagi hidupkan kita, masih lagi beri banyak peluang kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Taala perintah kita melakukan amal-amal yang baik, amal ibadah, perbanyakkan amal ibadah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan dengan sambungan bacaan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. InsyaAllah sama-sama kita perhatikan insyaAllah. Baik, jadi pagi ini kita akan sambung pada muka surat 14 insyaAllah. Pagi ini kita akan sambung pada muka surat 14 kitab Misbahul Munir, Al-Misbahul Munir. Itulah kitab yang sangat popular. Kitab Misbahul Munir, kitab yang sangat popular, kitab yang sangat terkenal di kalangan pondok-pondok, di kalangan para pelajar pondok, khususnya pondok-pondok di seluruh Malaysia ni lah. Jadi kitab ni dia membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang harus, sifat-sifat Rasul, sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan yang harus, dan perkara-perkara yang berkait rapat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah begini kita sambung pada muka surat 14. InsyaAllah kita masuk pada huraian yang pertama, iaitulah sifat yang pertama lah. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala, huraian sifat yang pertama. Huraian sifat yang pertama daripada 20 sifat yang wajib tiap-tiap mukallaf belajar hingga mengetahui serta i'tiqad, putus di dalam hatinya. Huraian sifat yang pertama daripada 20 sifat itu wujud. Wujud ni bahasa Arab. Erti wujud tu ada, erti ni maknanya kalih bahasa. Erti ni maknanya kalih bahasa daripada bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa kita Jawi ataupun Melayu lah. Ada. Jadi wujud artinya ada. Jadi wujud ini diletakkan pada yang pertama lah. Yang pertama. Baik, jadi sebenarnya sifat Tuhan ni dia tidak ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Kerana sifat Tuhan ni qadim. Qadim ni dia tidak ada yang terdahulu, dia tidak ada yang terkemudian. Kerana sama-sama qadim, sama-sama tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi letak yang pertama ini untuk memudahkan bagi orang-orang awam macam kita untuk mempelajarinya. Kalau ikut tu, sifat Allah ni tak boleh terdahulu, tak boleh terkemudian, kerana semuanya sama-sama qadim belaka. Jadi sifat yang pertama daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajarinya serta i'tiqad di dalam hati ialah sifat wujud. Wujud. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wajib pada syarak. Bila sebut wajib pada syarak ni, ma yuthabu ala fi'lihi
wa yu'aqabu ala tarkihi, barang yang diberi pahala, dijanji dengan pahala sekiranya kita melakukannya, dan dijanji seksa sekiranya kita meninggalkan. Maknanya kalau kita mengaji sifat 20 ni, dijanjikan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan mengaji sifat 20 ini, maknanya dijanjikan dengan seksa. Tu. Wajib pada syaratnya ni, wajib oleh kamu bahawa belajar hingga mengetahui. Tu maksud wajib pada syarat tu. Itulah wajib bahawa belajar sehingga mengetahui. Wajib syarat tu atas tiap-tiap mukallaf. Siapa dia yang mukallaf? Wajib belajar sifat Allah ni. Wajib syarak lah, bukan wajib aridi, bukan wajib akal, wajib syarak. Maknanya kalau tak ngaji, hukum dia dijanji dengan seksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukallaf ni siapa mukallaf? Mukallaf ni yang pertama dia Islam, tu yang pertama. Yang kedua yang dikatakan mukallaf, dia baligh sampai umur. Kebiasaan lelaki 15, perempuan 9 tahun. Mazhab kita Syafi'i. Kemudian yang ketiga, dia sampai seruan. Tapi kalau zaman sekarang ni, zaman kita ni, zaman internet, maknanya sampailah seruan. Seruan agama tu sampai melalui internet, melalui media sosial, TV, televisyen dan radio dan sebagainya. Tu yang ketiga. Yang keempat, sihat panca indera. Boleh mendengar, boleh melihat, ataupun salah satu daripadanya lah, sihat panca indera. Maknanya salah satu cara untuk mendapatkan ilmu dengan mendengar, dan begitu juga dengan melihat. Tu maknanya sihat panca indera kita, maka dinamakan mukallaf. Jadi mukallaf tu, tiap-tiap mukallaf tu, sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib belajar ilmu akidah ni untuk melepaskan diri kita daripada kejahilan yang menyebabkan boleh jatuh, boleh tergelincir akidah kita, yang menyebabkan akidah kita jadi rosak sekiranya kita tak mengaji. Jadi wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengaji apa tu? Mengetahui. Jadi nak mengetahui ni atas jalan belajar. Sebab tu Nabi kata innamal ilmu bitta'allum, hanya sahaja ilmu itu dengan belajar. Wajib kita tu mengetahui. Kemudian sekadar mengetahui sahajakah? Tak, serta mengaku. Lepas mengetahui itu, mengaku pula. Hal keadaan mengetahui itu serta dengan mengaku. Mengaku tu di mana? Di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf tu. Lepas pada tahu sifat Allah tu, kena mengaku pula dalam hati. Bukan sekadar tahu tapi tak mengaku. Tu. Mengaku apa tu? Akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Kena mengaku sungguh kata Allah tu ada. Mengaku dalam hati kata Allah tu ada. Tak terima tiada Allah. Maknanya di sini dua lah. Yang pertama kena mengaku kata sungguh ada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian kena mengaku pula tak terima tiada Allah. Jadi tak terima tiada ni dipanggil istihalatul mustahil. Kalau mustahilnya tiada Allah, itu mustahil. Kalau istihalah dah tak terima tiadanya. Jadi tak terima tiada Allah itulah dipanggil istihalatul mustahil. Yang itulah kena akal kita hukum, kata tiada Allah tu tak terima. Yang terima hanyalah ada Allah. Jadi di sini kena i'tiqad dua lah. Yang pertama i'tiqad di hati kita, kena mengaku di hati kita. Selepas mana kita tahu tu, kena mengaku apa? Kata tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kena i'tiqad dalam hati kita, tentu sungguh ada Allah Ta'ala tu. Itu yang pertama. Yang kedua kena mengaku kata tak terima tiada Allah. Tiada Allah tu kita tak terima, akal kita tak terima. Maknanya di sini dua lah. Lazim daripada kata ada Allah, maknanya tak terima tiadanya lah. Tu kena mengaku dua di sini. Baik, kemudian contohnya seperti firman Allah Ta'ala. Firman ni bahasa apa ni? Kalau bahasa Arab qala, bahasa Melayu telah berkata. Kalau firman, guru saya kata bahasa Turki.
bahasa Parsi, bahasa Parsi, firman ni. Maksud dia samalah, berkata juga. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Terjemahan dia benar. Artinya, maka hendaklah kamu mengetahui. Yang ini Allah Ta'ala perintah supaya hamba dia mengetahui. Yang inilah, mengetahui itu dengan yakin. Mengetahui itu atas jalan belajar. Sebab kita ni hamba makhluk, nak mengetahui sesuatu itu dengan jalan belajar. Lainlah dengan ilmu Allah. Ilmu Allah, ilmu yang bangsa zati, yang bangsa tak kena belajar. Kalau kita ni ilmu makhluk, perlu belajar, kena ada belajar, barulah dapat ilmu. Jadi terjemahan daripada fa'lam annahu la ilaha illallah, terjemahan dia, maka hendaklah kamu wahai hamba Allah, ataupun wahai kamu orang yang menuntut ilmu akhirat, mengetahui, ini mengetahui atas jalan belajar, kena berguru. Mengetahui itu dengan yakin lah, 100% kena yakin. Lepas pada mengetahui dan mengaku, kena mengaku pula. Mengaku tu di dalam hati lah. Sebab tempat mengaku itu hati. Mengaku apa? Mengetahui apa? Bahawasanya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, yang sebenar, yang disembah dengan sebenar, melainkan ada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu apa? Allah. Jadi kita kena ketahui dan kena mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan yang lain yang layak dan patut disembah dengan sebenar, melainkan Allah Ta'ala saja. Itu maksud daripada fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi faham pada ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka dapat dipaham ayat ini kata Allah Ta'ala itu ada. Dapat dipaham pada firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, dapat dipaham di sini kata Allah tu ada. Yakni ni maknanya dia nak terang lagi. Dia nak terang lagi yang kata macam mana yang dikatakan, mengetahui dan mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah tu. Yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Itu maksud dah. Maksud pada kata fa'lam annahu la ilaha illallah tu, yang mana artinya maka hendaklah kamu mengetahui dan mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah tu macam mana tu? Yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Allah sahaja yang ada. Allah tu ada. Tu. Maka ada itulah, ada Allah itulah dikatakan sifat wujud. Ada Allah tu lah dikatakan sifat wujud. Ada Allah tu. Ada Allah tu dipanggil sifat wujud. Artinya ada. Wujud tu artinya ada. Wujud tu bahasa Arab. Bahasa kita panggil ada. Yang ni wajib ada. Artinya ada, yang lawan bagi tiada. Ada tu lawan bagi tiada. Wujud lawannya Adam, tiada. Jadi Adam tu lawan bagi ada tu lah, lawan bagi wujud tu. Jadi tiada Tuhan tu mustahil. Mustahil. Maka tak kala begitu, maka pengakuan maka pengakuan di dalam hati seseorang, hati tiap-tiap mukallaf tu lah. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala itulah. Pengakuan di dalam hati kata ada sungguh Allah Ta'ala itulah dinamakan wajib. Wujud pada akal, bukan wajib lah. Wajib wujud pada akal. Jadi wajib ni kena betul lah. Sebab wajib tu terkena kepada sifat. Dinamakan wujud pada akal. Wujud, ini akal kita kata apa? Sungguh. Sungguh ada Allah Ta'ala itulah dinamakan sungguh wujud pada akal, iaitu sungguh. Sungguh ada Allah Ta'ala ada. Sungguh. Jadi akal kita hukum kita sungguh Allah tu ada. Ada. Tu yang kata pengakuan di dalam hati mukallaf kata tentu ada sungguh Allah Ta'ala, itulah dinamakan wajib pada akal. Yang ini wajib dengan makna wujud. Maknanya ada Allah tu sungguh tak? Sungguh. Jadi akal kata sungguh Allah tu ada. Itu maksudnya. Dan pengakuan pengakuan tentu tidak. Pengakuan tentu tidak
Tiada Allah Ta'ala itulah dinamakan mustahil. Mustahil. Pengakuan kata tentu tidak. Tiada Allah Ta'ala itulah dinamakan mustahil dengan makna istihalah. Yang kata tiada Allah tu kita akal kita kata tidak sungguh. Allah Ta'ala tiada tu tiada sungguh. Yang tu dipanggil istihalah lah, bukan mustahil lah. Mustahil ni terkena kepada tiada Allah, mustahil. Tiada Allah tu pun mustahil. Kalau istihalah yang mana? Tidak tiada Allah tu. Tidak tiada Allah tu baru dipanggil istihalatul mustahil. Yang tu lah kita nak pegang. Nak tambak di dalam hati yang pertama, tambak kata Allah tu sungguh mesti ada. Sungguh ada sungguh. Tu yang pertama. Yang kedua, tiada Allah tu tidak. Ini tidak sungguh. Yang tu kita tambak dalam hati. Kita kena buat pengakuan dalam hati. Yang itulah dipanggil istihalatul mustahil. Kalau mustahil, tiada Allah tu. Tiada Allah, diri tiada Allah tu dipanggil mustahil. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala, begini maksud perkataan ulama. Ni dia nak urai lagi ya. Begini maksud tujuan perkataan ulama. Wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Mustahil lawan wujud tu tiada. Tiada Tuhan tu panggil mustahil. Hingga akhirlah, hingga akhir. Qala musannif, dan dalil ini, dan bermula dalil atau tanda-tanda. Dalil ni bahasa Arab, tanda samalah, bukti ataupun percaman. Dan dalil ini bermula dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ianya Allah, tak tiada. Tu Allah tu ada sungguh dan tak tiadanya Allah tu ialah kita fikir, yang ni fikir dengan akal lah yang Allah Ta'ala bagi tu. Ialah kita fikir dengan perhati dan tilik. Perhati dan tilik. Tilik ni maknanya lepas fikir. Lepas fikir, tilik. Kepada makhluk-makhluk ini, kita nak buat dalil kata Allah tu ada tu, mana ada dalil. Kita kena perhati, kita kena tilik kepada makhluk-makhluk ini. Kerana makhluk ini baru adanya. Makhluk ni baru sangat adanya. Dan tiap-tiap yang baru ada itu tentulah didahulukan tiada. Maknanya tiap-tiap yang baru itu mestilah didahului oleh tiada. Macam kita lah, kita ni manusia. Dulu tak ada. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita berada dalam rahim ibu kita, ada tak kita? Tak ada. Kemudian ada. Siapa yang menimbulkan bagi ada tu? Tu maksud dia. Kita ni baru ada. Dulu tak ada. Sebelum kita duduk dalam rahim ibu kita tu, mana kita ada? Kemudian kita ni ada, timbul ada. Siapa yang bagi ada? Allah. Kalau begitu, kalau kata kita ni baru adanya, tiap-tiap yang baru itu tentulah didahului tiada tu. Kalau begitu, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin, namanya mungkin. Jadi kita ni makhluk, nama dia mungkin. Mungkin tu apa dia? Mungkin ni maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Itu maksud mungkin. Dia sama apa? Sama berat. Contoh macam tempat penimbang tu kan. Sama-sama berat. Sama-sama berat. Maknanya nak tiada pun boleh, nak ada pun boleh. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Itulah dinamakan mungkin. Jadi kita ni makhluk ni mungkin lah. Sebab asalnya dulu kita tak ada, kemudian kita ada. Dan kita juga dinamakan mungkin. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan mungkin, dan bermula mungkin itu apa dia? Barang. Ini ialah barang yang terima ada dan terima tiada. Itu dikatakan mungkin. Kita ni mungkin makhluk. Boleh terima ada, boleh terima tiada. Dengan bersamaan berat keduanya. Bersamaan berat keduanya. Macam penimbang, alat penimbang. Sebelum kita timbang apa-apa, dia sama berat. Bila kita letak sesuatu, barulah dia berat belah yang ada barang tu. Asal dia sama berat. Jadi kita ni mungkin lah. Boleh terima tiada, boleh terima ada. Sama berat dua-dua dia. Bahkan kata setengah ulama, berat sebelah tiada. Sebab setengah ulama kata berat belah tiada lagi.
Sebab apa? Kerana asal tiada. Kerana asal dulu kita tiada. Kata setengah ulama berat belah tiada lah. Sebab asal kita dulu tak ada. Dan ringan sebelah ada. Ringan sebelah ada, berat belah tiada. Sebab asal kita dulu tak ada. Tiba-tiba yang ringan itu jadi berat. Tiba-tiba yang sebelah ringan tu jadi berat. Maknanya sebelah ada tu jadi berat. Tu maksudnya. Baik, maka tentulah tak terima pada akal, yakni akal kita tak terima. Maka tentulah tak terima pada akal kita nak jadi berat sebelah ada yang ringan itu dengan sendiri. Akal kita tak boleh nak terima kata hak sebelah ringan tu ada dengan sendiri. Berat sebelah yang ringan tu, berat sebelah ringan tu ada dengan sendiri dah. Jadi akal kita tak boleh nak terima. Bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Bahkan mesti ada yang memberatkan bagi jadi ada makhluk ini. Mesti ada sesuatu yang menjadikan makhluk ini. Dan yang memberat beri ada itulah Allah Ta'ala. Yang bagi berat bagi ada itulah Allah Ta'ala. Asal dia sama-sama berat, sama berat. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Tapi berat balik sebelah ada. Jadi yang memberatkan bagi ada tu siapa dia? Allah Ta'ala lah. Yang tentu ada. Allah Ta'ala tu yang tentu ada. Tak terima tiada sekali-kali. Yang maknanya itulah dalil kata Allah Ta'ala ada. Tengok kita mungkin kita ni asalnya tak ada. Kemudian berat balik ada pula dah. Berat balik ada. Siapa yang memberatkan bagi ada tu? Iaitulah Allah Ta'ala lah. Yang tentu ada Allah tu. Tak terima tiadanya sekali-kali. Begitulah pengakuan di dalam hati tiap-tiap mukallaf. Yang wajib atasnya mukallaf mengetahui akan dia, akan pengakuan tersebutlah. Baik. Lagi yang betul dengan nas Quran dan hadis. Lagi pula pengakuan tadilah yang kata Allah Ta'ala tu ada tu. Lagi pula yang betul, yang tepat, yang menepati dengan nas Quran, yakni ayat Al-Quran dan hadis, yang menunjukkan keduanya, Quran dan hadis itu dengan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat Quran juga menerangkan tentang adanya Allah Ta'ala. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma al-ayah. Ni firman Allah dalam Quran, artinya bermula Allah Ta'ala lah yang menjadi ia Allah akan beberapa langit dan akan beberapa bumi, maknanya beberapa lapis bumi. Jadi ayat Quran tadi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, itu adalah ayat ataupun dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itulah ada, yang mana artinya bermula Allah Ta'ala ialah yang menjadi ia Allah akan beberapa langit dan bumi. Jadi Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Itu menunjukkan Allah tu ada. Dan barang yang di antara keduanya, barang di antara langit dan bumi pun Allah juga yang menjadikan. Jadi ayat Quran tu menunjukkan, membuktikan tentang Allah tu ada. Maka dengan firman itu, iaitulah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, itulah nyatalah, teranglah bahawasanya Allah Ta'ala telah mengakui, Allah Ta'ala mengakui ia Allah dengan adanya. Jadi Allah Ta'ala mengaku sendiri dalam Quran, kata dia tu ada dalam Quran. Dan kita pula, kita ni sebagai hamba pula kena mengaku. Kita sebagai hamba yang mukallaf kena mengaku di dalam hati kita lah. Kena mengaku apa? Dengan ada Allah Ta'ala yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran itu. Jadi kita ni orang mukallaf ni kena mengaku lah. Dah Tuhan sendiri pun mengaku, kata dia ada, dia yang menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya tu. Allah Ta'ala mengaku sendiri, kata Allah tu ada.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi kita sebagai mukallaf pun kena mengaku di dalam hati kita dengan adanya Allah Ta'ala yang berbetulan, yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran itu. Itulah dikatakan orang yang beriman. Bila kita mengaku di dalam hati kita ada Allah Ta'ala, yang mana pengakuan kita itu membetuli pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, iaitulah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maka orang tersebut dipanggil orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam, ay alimun. Bermula Allah Ta'ala, a'lam lebih mengetahui, ay alimun ini yang mengetahui. Baik. Jadi itulah bahasan sifat wujud Allah Ta'ala. Jadi itulah pengakuan yang wajib itulah pengakuan yang wajib diakui oleh tiap-tiap mukallaf di dalam hatinya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekadar itu dulu untuk bahasan sifat yang pertama pada pagi ini, iaitu sifat wujud. InsyaAllah jika ada masa lapang nanti kita akan sambung lagi pada sifat yang kedua, itulah sifat qidam, artinya sedia. Baik, mudah-mudahan live ini memberi manfaat untuk semua. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat faham tentang sifat Allah. Jadi sekadar itu dulu, aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.